Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Tuan Pengurusi, Tuan Kuasa Surau, Tuan Imam, pegawai-pegawai syarah, muslimin dan muslimat sidang jemaah, mudah-mudahan kita semua mendapat takwa dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini dapat bersua wajah bersama dengan jemaah Surau Al-Aziz Prima Istri 11 dan kita meneruskan ibadah kita. Hari yang ke-12 kita berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan amalan-amalan kita di bulan yang mulia ini, kerana bulan Ramadan adalah merupakan satu bulan yang diberkati dan bulan yang bermatlamat dan bertujuan untuk membina ketakwaan dalam diri umat Islam. Dan itulah matlamat kita melakukan amalan-amalan khususnya berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadat puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Ayat ini ada 3 perkara penting, tuan-tuan. Yang pertama, iman. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, takwa. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina aman. Allah Ta'ala mulakan nak memfardukan ibadah puasa itu, Allah panggil orang beriman dulu. Itu pentingnya proses untuk menjana ketakwaan itu, dia mesti ada iman. Kemudian yang kedua Allah Ta'ala sebut siyam, kutiba alaikumus siyam, yakni puasa. Dan yang ketiga Allah SWT sebut la'allakum tattaqun. Kataan yang ketiga adalah takwa. Jadi kita nak mencapai ketakwaan ini, pertama kita kena ada iman, sumbernya, sosnya, bahannya mesti ada iman. So bahan yang kita ada perlu diproses. Bagaimana prosesnya? Iaitulah dengan cara kita berpuasa, dan barulah akan lahir takwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Pagi ini saya akan berkongsi dengan para jemaah sekalian, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau dalam Al-Quran lebih daripada 100 ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, perihal orang-orang yang bertakwa. Pagi ini saya mengajak para hadirin sekalian untuk kita mentadabbur ataupun kita memahami ayat 133 dan ayat 134 serta ayat 135 daripada surah Ali Imran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya ada 4 ciri orang-orang yang bertakwa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 135. Saya bacakan ayat ini, tuan-tuan dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun dan akan dosa-dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Shadaqallahul azim. Kita dengar, kita baca dan kita faham akan maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 135. Dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini kita nak cek kita pagi ini, adakah kita mempunyai ciri-ciri tersebut? Mudah-mudahan kita ini, matlamat kita berpuasa, Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Siapa dia? Orang yang beriman, orang yang berpuasa. Mudah-mudahan mereka itu mencapai darjah ketakwaan. Jadi kita nak cek kita ini antara ciri-ciri orang bertakwa ataupun tidak. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Yang pertama, ciri yang orang yang bertakwa ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama iaitulah orang-orang yang suka mendermakan harta mereka. Fis sarra, ketika mereka senang, wad dharra, ketika mereka susah. Itu ciri yang pertama. Lalu kita cek, kita di bulan Ramadan ini ataupun di bulan-bulan yang lain, adakah kita ini tergolong di kalangan orang yang tidak berkira dengan harta benda kita apabila kita nak menginfakkan pada jalan Allah, tak kedekut, tak bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, kata sahabat. Rasulullah ini adalah seorang yang ajwad. Ajwad ini apa maksud ajwad? Ajwad ni tuan-tuan dan puan-puan, dia memberi dan dia tak takut miskin. Itu maksud ajwad. Kita memberi, tapi kadang bila kita memberi itu kita takut miskin. Aku derma ni sagi tak ada pula duit nak bawa minyak rata ni. Kan? Aku derma banyak sangat ni dekat pusat tahfiz ni nak raya, nak beli barang-barang banyak. Betul tak? Bila kita nak buka wallet, nak sumbang derma tu,
kita akan fikir berapa nak masuk ni. Aku masuk banyak sekali, aku nak beli minyak raita, nak beli rokok, nak beli nasi, nak buka puasa. Ni raita nak kena tukar sport ring, kan? Baju baru nak kena beli, nak raya. Dan kita fikir tentang takutnya miskin kita. Ajwad, artinya Rasulullah SAW ni ajwad, dia memberi dan dia tak takut miskin. Itu ajwad, kan? Apa contoh? Dalam sebuah hadis Sahal bin Sa'ad menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ajwad, dia suka memberi walaupun pada barang yang dia suka. Dan dia suka memberi, menderma. Satu hari Rasulullah berjalan dalam pasar. Tiba-tiba seorang sahabat melihat Rasulullah memakai pakaian yang sangat lusuh. Biasalah Rasulullah walaupun seorang pemimpin, seorang ketua negara di Madinah, pada ketika itu Rasulullah ini manusia biasa. Kadang-kadang dia pakai pakaian yang cantik, kadang-kadang dia pakai pakaian yang sederhana, kadang-kadang pakai pakaian yang lusuh. Begitu juga dalam soal makanan, kadang-kadang Rasulullah makan makanan yang enak-enak, kadang Rasulullah makan makanan yang sederhana seperti tamar, dan kadang-kadang Rasulullah tidak ada makanan di rumah dia. Seorang pemimpin. Hari itu kebetulan dia berjalan dengan pakaian yang lusuh. Seorang sahabat itu melihat Rasulullah dengan pakaian yang tidak sesuai, tidak cocok dengan seorang kepimpinan, seorang pemimpin. Dia menghadiahkan kepada Rasulullah sehelai pakaian, jubah, tub, thawb, menghadiahkan kepada Rasulullah sehelai pakaian. Dan Sahal bin Sa'ad kata Rasulullah SAW menerima hadiah itu dalam keadaan reaksi dia suka kepada pakaian tersebut. Lalu Rasulullah terus pakai. Oleh kerana dia suka dengan pakaian tersebut, Rasulullah pun pakai terus. Yang pakai pakaian yang dihadiahkan. Lalu seorang sahabat yang lain melihat Rasulullah memakai pakaian yang cantik. Ma ajmala saubaka ya Rasulullah. Lawanya pakaian kamu Rasulullah. Bolehkah engkau ini, bolehkah engkau hadiahkan kepada aku? Maka pada saat ketika itu Rasulullah dengan wajah yang senyum membuka pakaiannya, lalu menghadiahkan kepada seorang sahabat yang meminta daripada Rasulullah SAW. Ma ahsana anta, kata sahabat yang lain. Hang ni bijak sungguh, bijak sungguh. Hang dah tahu dah Rasulullah SAW itu orang yang suka memberi. Walaupun apa yang dia suka, dia orang minta dia akan bagi. Hang ambil kesempatannya. Dia kata, wallahi, aku tidak berhajat kepada pakaian Rasulullah ini untuk bermegah-megah, melainkan aku nak pakaian yang menyentuh tubuh Rasulullah itu, membaluti tubuhku ketika aku mati kelak. Sahabat ini, di cerita yang lain, sahabat ini meninggal dunia dan dikafankan dengan jubah ataupun pakaian milik Nabi SAW. Itu nak ceritakan bahawa Rasulullah, barang yang dia suka, bila orang minta, cantiknya pakaian kamu Rasulullah, boleh bagi terus, kan? Kita pun sebut dah, cantiknya sorban Tuan Haji, boleh hadiah kepada saya. Depak sorban bagi terus, kan? Cantiknya cincin pakai, kan? Orang tu tegak cincin, kan? Boleh bagi. Mana boleh ni cincin ni, payah nak jumpa, kan? Batu akik ni, kan? Saya pun orang bagi hadiah, takkan nak bagi kat hang, kan? Dan jadi kita sayang, nak bagi tak boleh nak bagi hak lain. Allazina yunfiquna fis sarra, ketika mana dia senang dia membagi. Ketika susah itu yang susah kita nak membagi tu, kita senang mengira, kan? Macam tuan pengurusi, dia kaya, kan? Amin kaya. Dia kaya.
Orang minta dengan dia, ya, dia boleh bagilah pasal duit dia banyak. Tapi time kita susah, time kita sempit, orang minta, kita marah. Hang ni nak minta pun tengok-tengok badan. Aku pun tak ada duit. Ni PKP ni tak ada kerja apa satu, kontrak tak masuk langsung. Kan, hutang sana hutang sini, nak minta dengan aku lagi. Marah tak kita orang minta time kita tak ada? Marah. Tapi ayat Al-Quran ni kata allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang bertakwa ini yang orang yang mampu untuk menginfakkan harta benda yang mereka ada dalam keadaan mereka senang, mereka infak. Keadaan mereka susah pun mereka infak juga. Dalam kisah yang lain, Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dan kita selalu dengar kan, Abu Hurairah, dan kita pun kenal bila sebut Abu Hurairah sebab banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang gelandangan, ahli sufah dia panggil. Ahli sufah ini ialah orang yang tinggal di masjid Nabi itu sebab tak ada rumah, gelandangan lah kita panggil hari ini kan. Jadi orang main daripada Syam, orang main daripada luar, daripada jauh-jauh musafir dan sebagainya, nak jumpa dengan Nabi ni, nak berdampingan dengan Nabi ni sampai sanggup, tak ada rumah pun tak apa, duduk di kaki-kaki 5 masjid ni. Sehingga dalam masjid Nabi itu ada satu tempat untuk gelandangan duduk. Mereka ni kadang kerja pun tak ada. Makan mana? Makan tunggu orang bagi saja. Itu disebut sebagai ahli sufah. Yang ahli sufah. Di siapakah yang menemani mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah bukan banyak makanan di rumah dia, tapi orang bagi pada Rasulullah, orang hadiah pada Rasulullah. Setiap kali Rasulullah nak pada makanan tu, dia akan ingat ahli sufah. Setiap kali dia nak makan, dia ingat ahli sufah. Maka dia akan makan bersama-sama dengan ahli sufah. Rasulullah ni tak pernah makan seorang diri, melainkan dia makan berjemaah. Makan berjemaah. Kan kita pun suka agak ikut sunnah Nabi makan berjemaah kan. Paling kurang lepas tarawih kita ajak kawan jom at-taqwa. Kan bulan Ramadan ni at-taqwa. At-taqwa mana? Pasal 9. Mama. Kan takwa lah tu. Menuju ke jalan ketakwaan. At-taqwa. Kan? Berjemaah, makan berjemaah. Panggil kawan sana, panggil kawan ni. Mai sini. Jangan makan sampai pukul 1 pagi lepas. Suka makan berjemaah sebab ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila makan suka ajak orang. Abu Hurairah kata, aku dah puasa 3 hari tak makan, tak ada makanan, orang tak bagi makanan. Rasulullah pun tak bagi. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain pun tak bagi. Aku lapar 3 hari. Jadi apa dia Abu Hurairah buat? Dia duduk atas tanah, maka dia guling-guling atas tanah. Nak menunjuk, nak bagi tahu yang dia tu lapar sangat. Maka lalu Abu Bakar lalu nampak Abu Hurairah duduk guling-guling. Abu Bakar buat takdir. Allah, dia kata Abu Hurairah, aku mengharapkan Abu Bakar itu bagi aku sesuatu untuk aku makan. Abu Bakar tak bagi. Kemudian Umar keluar. Dan Umar pun melihat aku dan dia buat takbir dengan aku. Dan aku pun rasa kecewa sebab lapar sangat. Orang lapar ni macam kita kan puasa tak sampai 1 hari pun. Berapa jam? 13, 12 jam. 13 jam lah kan. Tapi time nak buka puasa tu time tu. Jangan duk ambil ayam pocik dalam pinggan kita. Kan? Nampak nak buka puasa di surau kan, makan dah ngam-ngam dengan kita, tiba-tiba mari pula musafir kan. Allah bencilah tengok musafir ni kan. Mesti aku kena bagi kat dia ni lagi kan. Kita pun kalau boleh buat tak nampak kan. buat tak mau ajak kan, yang kawan tu pun duk pergi cari ayat nak minum kan. Buat tak reti, buat tak nampak kan. Tak mau, tak kita nak buka puasa tu, hak yang ada dalam pinggan tu kita nak makan semua. Kalau nak bagi dengan orang lain, kita akan rasa tak sedap. Abu Bakar lalu buat tak reti. Umar lalu, akhir Rasulullah SAW lalu dan nampak Abu Hurairah berguling. Dan Rasulullah faham Abu Hurairah punya perangai ni. Bila dia buat ada perangai plek-plek macam orang tak berapa nak siuman tu, artinya dia lapar.
Rasulullah pun dia kata, "Mai, ikut aku balik ke rumah, kita tengok ada apa di rumah." Rasulullah pun tak tahu di rumah dia ada apa. Dia kata, "Mai, kalau ada rezeki di rumah." Maka Abu Hurairah pun seronok Rasulullah ajar, harap-harap ada rezeki. Bila masuk, Rasulullah tanya pada Aisyah. Dia kata, "Wahai Aisyah, rumah kita ada apa untuk dimasak, untuk dimakan?" Aisyah kata, "Tak ada. Beras tak ada, gandum tak ada nak masak." Kemudian Rasulullah tengok dekat satu ruang tu, ada satu bekas yang Rasulullah tahu bukan Rasulullah punya. Bekas tu Rasulullah tahu bukan rumah dia punya. Maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ni bekas apa kan ni?" Lalu Aisyah pun teringat, tadi ada seorang sahabat, dia datang dan dia menghadiahkan segelas susu dalam bekas, dalam teko kan, sebekas susu. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ini rezeki kita. Ada sebekas susu yang Abu Hurairah kata yang sekadar cukup aku dan Rasulullah minum untuk tahan daripada lapar. Maka sebelum nak minum, Rasulullah kata Abu Hurairah, "Hampi tengok ahli-ahli sufa, pergi tengok dekat sana siapa lagi ada nak pagi mai sini." Abu Hurairah terkejut. Macam mana segelas susu itu Rasulullah boleh suruh aku pergi panggil orang lain lagi? Abu Hurairah dengan perasaan yang kecewa. Pergi juga pasal Rasulullah suruh. Kecewa pasal apa? Pasal ada orang lain nak minum juga. Kita kalau boleh nak, aku dengan Rasulullah dah lah jangan jangan bagi tahu kat orang pasal benda tu sikit. Abu Hurairah pun panggil mailah ada dalam 20 orang. Pada ketika itu lalu Abu Hurairah kata, Rasulullah SAW sendiri ambil bekas dan tuang dalam cawan. Rasulullah sendiri ambil bekas, tuang dalam cawan dan beri seorang minum. Selesai minum, Rasulullah ambil balik cawan tu, dia bagi orang yang kedua minum. Abu Hurairah kata, ketika aku melihat Rasulullah bagi minum dekat seorang-seorang, dalam hati aku tak, aku puasa hari keempat. Ya, 20 orang. Sementara nak sampai dekat Abu Hurairah, dia kata aku puasa lagi hari ini, dia kata. Rasulullah bagi minum. Akhir sampai pada Abu Hurairah. Lalu aku minum. Rasulullah tanya lagi, nak ke Abu Hurairah? Nak. Rasulullah tambah lagi. Aku minum 3 kali. Aku minum. Akhirnya, nak. Abu Hurairah kata, cukup ya Rasulullah, aku dah kenyang. Baru Rasulullah minum yang terakhir. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah tak ada makan di rumah dia. Boleh panggil orang main makan kenduri lagi, buat tahlil lagi. Tahlil tak buat lah, kan? Maksudnya jamu lagi. Dan berkat Rasulullah SAW ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, susu yang sedikit itu mampu diminum oleh ramai orang. Dan Abu Hurairah yang takut tak kenyang tu tadi, berkat dengan layanan Rasulullah ni, semua berkat makan dengan cukup. Dan Rasulullah pun minum yang terakhir, cukup untuk semua orang yang hadir. Kalau kita, tuan-tuan dan puan sekalian, buat kenduri tahlil, kan, panggil tu imam, panggil pengurusi, ya, nak panggil 2-3 orang, nak panggil semua ni ramai. Tak ada, rumah kita makan tak banyak. Tiba-tiba pengurusi, ni kita Pak Hisham ni, kita pergi rumah haji ni, saat dia jemput kita buat tahlil rumah dia. Tok imam pergi umum pula dah kat jemaah surau. Kita duduk dengar ni, celaka tu imam ni. Aku hampa ajak dia duduk dengan tu imam, dengan pengurusi, dia duduk umum dekat tu. Kelangkap pun kita pergi cari kedai mamak. Ada orang mai ke rumah, makan tak cukup. Malu lah, takut kita. Itu keberkatan Rasulullah SAW. Orang yang suka memberi ajwan itu tadi, dia bagi, dia tak takut miskin. Dia bagi, dia tak takut dia jatuh apa-apa. Satu hari Rasulullah SAW berjalan dengan seorang sahabat. Datang seorang Arab Badawi
Dia tarik jubah Rasulullah daripada belakang. Dan jubah Rasulullah itu diperbuat daripada satu benang tenunan yang sangat keras, yang keras di bahagian leher, sehingga ada kesan merah di wajah, di leher Rasulullah. Sahabat itu, saya tak ingat sahabat itu, sama ada Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar. Ditarik dari belakang, "Ya Muhammad, i'tini malallahu indak." Ditarik dari belakang. Sahabat kata, dia nampak kesan merah, dan aku sama sekali tidak melihat wajah yang marah pada wajah Rasulullah ketika diperlakukan sedemikian. Ya, ditarik sampai berbekas leher Rasulullah. Jubah diperbuat daripada Najran. Najran ni dia punya tenunan dia tu memang kasar sikit, tebal. Tarik dengan kuat, merah. Dan Rasulullah tak marah, bahkan Rasulullah senyum pada orang yang tarik tu. Dia kata apa? "Hei Muhammad." Bukan dia panggil ya Rasulullah, ya Habibullah. Dia tak panggil Tuan yang mulia. Dia tak panggil Muhammad. Dia tak panggil Datuk Seri Syukri. Dia tak panggil. Dia, "Hei Syukri." "Hei, aku Datuk Seri tau." Sentuh Datuk Nyamwah. Rasulullah ni bila dibuat oleh Arab Badui, Rasulullah senyum. Kemudian dia kata, "I'tini malallahu indak." Bagi harta benda yang Allah Ta'ala bagi kat hamba, bagi kat aku sama. Sedap, banyak, cantik, kan? Dia kata, harta Allah kamu, pakai baju ni Allah bagi, naik kenderaan, naik kereta ni Allah yang bagi, ini harta Allah, bagi kat aku sama. Kan orang jahil. Maka Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah suruh sahabat ini, bagilah dia seekor kambing, 2 ekor kambing, 3 ekor kambing bagi. Sehingga aku tak tahu berapa ekor kambing yang Rasulullah bagi dekat orang Arab Badui itu tadi. Maka dia pun seronok. Rasulullah bagi dia harta apa? Kambing yang banyak. Dia ketua suku kaum. Maka dia ni pun balik sampai ke kampung dia, "Sallimu, sallimu." Dia kata, "Jom semua kita masuk Islam, masuk Islam." Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW bukan orang biasa. Dia adalah orang membawa satu agama yang benar, agama yang menyantuni semua orang. Masuk Islam semua, masuk Islam semua. Dengan sebab hadiah. Okey, panjang cerita bab ayat yang pertama tu. Kita sambung gitu. Okey, ciri yang pertama orang bertakwa ni, tuan-tuan dan puan, ialah orang yang tak bakhil, tak kedekut dengan harta benda. Apa saja untuk jalan Allah diinfakkan. Yang kedua ciri orang yang bertakwa ialah wal kazimin al ghaiz. Itu orang yang sabar. Orang bertakwa ni sabar. Kazimin al ghaiz ni dia menutupi kemarahan. Dan bila nak marah, kita tak boleh nak tahan. Kan geram orang aniaya kat kita, geram orang zalim dekat kita, geram orang tipu kita, geram orang ambil hak kita, contoh. Kita akan marah, melenting. Tapi orang yang boleh menahan kemarahan ketika itu, itulah orang yang bertakwa. Usamah bin Zaid, panglima perang yang dilatih oleh Rasulullah SAW. Rasulullah marah dia sebab dia bunuh musuh ketika mana musuh itu ucap la ilaha illallah. Usamah bin Zaid seorang sangat muda, usianya belasan tahun ketika memimpin perang. Dia dilantik oleh Rasulullah SAW. Ketika mana dia nak membunuh musuh itu sebut la ilaha illallah, dia bunuh juga. Rasulullah nampak dan Rasulullah marah dia. Dia kata, "Kenapa kamu bunuh dia sedangkan dia ucap la ilaha illallah?" Usamah kata, "Aku geram dekat orang ni sebab dia penipu." Sebab apa penipu? Dia sebut la ilaha illallah bukan kerana nak beriman kepada Allah, tapi kerana dia takut aku bunuh dia. Maka Rasulullah kata, "Adakah kamu telah belah dada dan lihat kepada hatinya? Adakah dia beriman dengan benar atau beriman dengan munafik?" Maka terdiam Usamah,
tak jadi marah. Silap dia pun. Marah. Rasulullah larang membuat sesuatu ketika marah. Tak boleh. Sebab tu Rasulullah ajar, kalau kita marah sedang berdiri, maka duduklah. Kalau kita sedang duduk ketika marah itu, berbaringlah. Tak hilang juga, maka berwuduklah. Ketika marah itu, berdiam diri, jangan berkata-kata. Ketika kita marah sangat tu, kita diam. Jangan cakap. Orang kata kita macam-macam, ini kutuk kita, kita diam. Sebab tu dalam bulan puasa ni, kalau orang caci kita, orang maki kita, Rasulullah ajar apa? Inni sha'im. Inni sha'im. All is well. Kan? Semua okey. Pujuk diri kita, inni sha'im. Semuanya aku berpuasa. Orang maki kita dalam berpuasa macam-macam kan. Kita duduk dalam berpuasa macam-macam. Orang maki pasal apa? Maki pasal SOP, masjid dan surau. Kan? Ini Jakim punya ni Toruk, ikut ini WHO punya ni, semua ni tak bagi orang semayang rapat, sedangkan Rasulullah suruh semayang rapat-rapat, suruh salam selepas semayang. Ini tak duduk jarak-jarak, ini Toruk, ini apa, semua menghancurkan Islam. Hancur Jakim. Maki kita macam-macam. Cakap inni sha'im, saya berpuasa. Diam, jangan kata-kata ketika orang marah kita. Dan kita marah orang, jangan berkata-kata. Diam. Kalau kita berkata-kata ketika kita marah, maka akan keluarlah sama seperti orang marah dengan kita. Maka diam, tuan-tuan dan puan. Kena marahkah, dimarahkah, ataupun sedang marah, maka kita cuba berdiam diri. Wal kaziminal ghaiz. Yang kedua, ciri orang yang takwa ini, dia sabar, dia menahan diri daripada marah. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa ini, wal afina 'anil nas. Bukan sekadar tahan marah, tetapi dia memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Ini payah juga kita ni, bila kita marah kat seorang, nak maafkan itu susah. Nabi SAW seorang pemaaf, sangat pemaaf. Tuan-tuan, kita baca kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Otai munafik. Siapa tak kenal Abdullah bin Ubay? Dan kisahnya begitu tragis. Sepanjang hidup dia bersama dengan Rasulullah, dia semayang bersama dengan Rasulullah, tapi dia adalah musuh dalam selimut. Ketika mana umat Islam perlukan penyatuan, perlukan kekuatan, dialah yang menjadi batu api, menghancurkan perpaduan umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW pada ketika itu. Ketika mana umat Islam keluar nak berjihad, nak berperang dengan orang-orang musyrikin, dialah yang mempengaruhi sebahagian daripada tentera-tentera Islam supaya mogok, jangan ikut Rasulullah pergi perang, balik. Ramai yang ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa Utai munafik ini balik, tak ikut perang dengan Rasulullah SAW. Ada yang ikut sama Rasulullah tapi tak berperang, sampai sekat jalan tunggu nak tengok apa jadi dengan tentera Rasulullah SAW. Dan yang paling sakit hati ialah peristiwa hadis ifki, yang mana Abdullah bin Ubay melempar fitnah kepada isteri Rasulullah, Aisyah. Dituduh Aisyah ini berzina ataupun curang kepada Rasulullah SAW. Dan kesan fitnah ini sangat memberi kesan yang mendalam kepada Rasulullah. Hampir-hampir Rasulullah nak bercerai dengan Aisyah. Aisyah sudah dihantar oleh Rasulullah SAW balik ke rumah bapa dia, Abu Bakar, sebab fitnah Abdullah bin Ubay. Kan kita tahu hadis ifki dalam perjalanan balik dalam satu peperangan, Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis kepada Rasulullah SAW keluar daripada tunggangan dia atas unta kerana nak qada hajat. Ketika mana dia keluar nak qada hajat itu, tentera Rasulullah, tentera Islam ini bergerak
Dan mereka menyangka bahawa Aisyah ini ada dalam tunggangan dia itu. Sedangkan Aisyah ni keluar pergi qada hajat. Nah, jadi bila Aisyah balik tengok semua orang dah bergerak dah, tinggal dia. Maka dia pun tak tahu nak buat apa, duduk seorang-seorang diri itu. Maka dia pun selimut dia duduk seorang diri, tunggu kok nanti ada orang akan datang. Maka dalam kumpulan tentera Rasulullah SAW ini adalah orang yang tugas untuk mengutip, buat cek lah kita katakan. Bila dah orang dah bergerak semua dah, dia orang tengok ada barang tertinggal ke apa benda ke semua ni. Nama dia adalah Safwan bin Mu'tal. Maka dia lalu dia tengok Ummul Mukminin Aisyah ada situ. Maka dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah pun jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia bawa balik. Bila dalam perjalanan balik, berita itu sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Allah bilang, ini peluang aku. Nampak je Aisyah dengan Safwan Mu'tal masuk ke Madinah. Maka dia pun buat cerita, tengok bini Rasulullah telah curang kepada Rasulullah, keluar dengan lelaki lain. Balik. Dan berita ini sampai dengan cepat. Ketika itu WhatsApp group tak ada lagi masa tu. Tapi bercakap, antara bercakap. Satu Madinah tahu kisah ini. Dan Rasulullah tak keluar rumah dalam satu tempoh kerana malu, duduk diam. Dan kesan ini sangat besar bila Rasulullah SAW tak sentuh Aisyah. Salam, biasa Aisyah ni dia salam, dia akan kucuk dahi Aisyah. Tapi dalam tempoh fitnah itu Rasulullah tak salam, tak sentuh Aisyah. Dan Aisyah sangat tertekan. Dihantar balik Aisyah balik ke rumah bapa dia Abu Bakar. Aisyah menangis. Abu Bakar sahabat Rasulullah pun tak berani nak kata apa, tak berani nak nasihat Rasulullah, tak berani nak nasihatkan anak dia, pasal takut salah. Lama peristiwa itu memberi kesan kepada Rasulullah. Dan Aisyah akhirnya turunlah wahyu daripada surah An-Nur yang mencerita dan mensucikan diri Aisyah. Dan Aisyah sangat merasa bangga. Bila Rasulullah SAW turun wahyu itu, Allah memberitahu akan kebenaran itu, maka Rasulullah pun rasa menyesal kerana percaya kepada fitnah yang disebarkan oleh orang munafik. Dan Rasulullah pun pergi ambil balik Aisyah. Dan Aisyah pun tak mau keluar, maju dalam rumah, kan? Tak mau keluar. Dia orang perempuan lagu tu lah. Kan dia merajuk tu pasal apa? Pasal nak cari perhatian. Kan merajuk. Rasulullah mai pun paling ke belakang, tak mau tengok Rasulullah. Dia kata kamu lebih percaya kepada orang-orang lain berbanding isteri kamu sendiri. Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati dalam keadaan munafik. Anaknya juga nama Abdullah bin Salul. Anak Abdullah seorang Islam dan orang yang alim, datang bertemu dengan Rasulullah kerana bapaknya Abdullah telah meninggal dunia dalam keadaan hina, miskin, tidak ada pakaian untuk dikafankan. Abdullah anak ini datang bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, berilah pakaianmu untuk aku kafankan bapa aku. Lalu Rasulullah bangun dan ambil pakaiannya itu dan berikan kepada Abdullah anak ini untuk mengkafankan Abdullah bin Ubay. Sahabat yang ada ketika itu termasuk Sayyidina Umar terkejut. Kenapa Rasulullah SAW hadiahkan jubah pakaian dia untuk dijadikan kafan kepada Abdullah bin Ubay? Sedangkan Abdullah bin Ubay ini orang yang ketika hayatnya begitu busuk hati dia, buat onar dalam masyarakat macam-macam. Itu tak kena, ini tak kena, komplain sana, komplain sini, fitnah sana, fitnah sini, caca marpa masyarakat. Mandi Rasulullah ambil pakaian dia, cuba nak balik kafan bapa. Kata Abdullah anak dia ni, ya Rasulullah, tolonglah
solatkan jenazah bapa aku. Kata Rasulullah, setelah selesai urusan kafan, bagi tahu aku akan pergi. Maka ketika mana Rasulullah pergi itu solat jenazah, Sayyidina Umar tegur tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sayyidina Umar ingatkan Rasulullah tentang suatu ayat yang diturunkan dalam surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirullahu lahum zalika bi annahum kafaru bi rabbihim zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi innallaha la yahdi al-qaumal fasiqin. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kamu tak ingatkan teguran Allah yang Allah Ta'ala turun dalam ayat, kamu minta ampun ke atau kamu tak minta ampun ke kepada orang munafik ini? In tastaghfir lahum 70 marrah, kalaupun kamu minta ampun 70 kali, wala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan sekali-kali mengampunkan dosa mereka. Zalika bi annahum kafaru billah, demikian itu karena mereka ini kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah. Wallahu la yahdi qaumal fasikin, Allah sama sekali tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Rasulullah tetap akan pergi sembahyang jenazah. Kata Rasulullah, dalam ayat itu Allah sebut 70 kali istighfar. Aku akan mohon lebih daripada 70 kali, insya-Allah Allah akan mengampunkan dosanya. Kita nak pergi sembahyang jenazah orang hak yang fitnah rumah tangga kita. Kita nak pergi bagi kemaafan orang yang jadi batu api dalam masyarakat di surau kita ni. Orang nak main surau, dia kata dia kutuk macam-macam, dia jadi surau ni gitulah, beginilah, gitu begini-gini. Tiba-tiba susah dia minta tolong kita, kita nak pergi tolong. Rasulullah pergi sembahyang jenazah, kemudian hantar pergi kubur, masuk jenazah dalam kubur, dia nak berdoa keampunan, turun surah ayat 84 surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut dengan jelas, jangan sembahyang jenazah orang-orang yang munafik, jangan minta ampun jenazah orang munafik. Rasulullah pun berhenti. Ayat 84 At-Taubah. Ini tuan-tuan dan puan, sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Sampai ke berapa kita? 9. Saya nak balik kampung. Ada saya dapat kebenaran, ada sikit hal. Sepatut malam tadi saya balik, tapi silap janji dengan Haji Daud. Rugi saya. Malam tadi saya kena balik. Tapi tengok jadual, Allah ada janji pula kuliah kan. So tak apa, lepas kuliah kita balik. Saya nak akhir satu cerita tentang sifat pemaaf Rasulullah ini kepada seorang sahabat yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf inilah orang yang menyiksa Bilal bin Rabah, yang pukul, yang ikat Bilal bin Rabah di tengah padang pasir panas itu, diletakkan batu besar atas dada Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf, dia ada anak bernama Safwan. Safwan tak beriman ketika itu, dan Safwan ini dia sangat berdendam dengan Rasulullah. Sebab apa dia marah dengan Rasulullah? Sebab Rasulullah dalam peperangan Badar telah membunuh Rasulullah bapa dia, Umayyah bin Khalaf. Dia bunuh, Rasulullah bunuh, dan Safwan melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Rasulullah.
Dia bersumpah dengan nama bapa dia akan bunuh Nabi Muhammad. Dia bersumpah akan bunuh Nabi Muhammad bila-bila masa dia jumpa. Disumpah dengan nama bapa dia akan menuntut bela. Dia cari saja ruang untuk bunuh Rasulullah. Tak dapat juga bunuh Rasulullah. Dia upah sepupu dia. Saya tak ingat nama sepupu dia tu, untuk bunuh Rasulullah. Sepupu dia ni nak pergi, nak tikam Rasulullah SAW. Bila jumpa dengan Rasulullah, tak jadi nak bunuh. Sebab melihat akan kemuliaan, kemaafan, kesantunan, sifat akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW, tak jadi nak bunuh. Dia bagi tahu dekat Rasulullah. Dia beriman dengan Rasulullah, dia bagi tahu semuanya, aku mari ni nak bunuh kamu ya Rasulullah, sebab Safwan upah aku untuk bunuh kamu. Rasulullah tahu Safwan itu sangat dendam dan nak bunuh Rasulullah. Sehingga dalam peristiwa pembukaan kota Makkah, semua orang masuk Islam. Dalam peristiwa pembukaan kota Makkah tahun ke-8 Hijrah, semua orang masuk Islam, dan ada beberapa orang yang tak masuk Islam, tetapi mereka ini memberi keamanan, musta'min, mendapat keamanan, janji keamanan daripada Rasulullah SAW. Termasuklah Safwan bin Umayyah. Tapi Safwan bin Umayyah ni, bila dia tahu dah rahsia nak bunuh Rasulullah tu terbongkar, dia takut. Dia takut Rasulullah bunuh dia. Maka dia pun lari nak pergi ke Syam, perairan pantai, nak tunggu nak naik ke pantai. Maka sepupu dia yang dia upah nak bunuh Rasulullah ni tahu yang Safwan ni nak lari daripada kampung halaman. Maka sepupu ni datang jumpa dengan Rasulullah SAW, cerita Safwan bin Umayyah ni nak lari, nak tinggal kampung halaman, nak tinggal suku kaum dia. Dia kata, ya Rasulullah, adakah kamu memberi jaminan keamanan kepada Safwan? Rasulullah kata, ya, aku bagi jaminan. Apa bukti dia? Aku nak pergi pujuk dia supaya dia jangan lari. Rasulullah pun cabut sorban dia. Ini sorban Muhammad, kamu pun bagi tahu dekat dia bahawa aku telah menjamin keamanan dia. Maka sepupu dia pergi ke perairan tu. Safwan tengah duk siap nak naik kapal untuk pergi ke Syam. Maka dia bagi tahu, wahai Safwan, baliklah ke kampung halaman, sebab Nabi Muhammad telah memberi keampunan kepada kamu dan menjamin keamanan untuk kamu. Aku tak percaya. Mana boleh? Dia akan bunuh aku takut, aku tak mau. Dah, semi wallahi, ini buktinya. Sorban Muhammad ini bukti bahawa dia telah memberi keampunan kepada kamu. Maka setelah dipujuk oleh sepupunya itu, dia pun naik kenderaan balik ke kampung halaman. Aku nak akan berjumpa dengan Muhammad. Selagi aku tak dengar daripada mulut dia sendiri, aku tak akan yakin, tak percaya. Dia pun naik kenderaan dia, atas tunggangan dia itu, sampai jumpa dengan Rasulullah. Belum sempat dia turun daripada kenderaan itu, dia panggil, Muhammad, adakah benar apa yang disebut oleh sepupuku ini? Dan dia cerita begini. Aku tak percaya selagi aku tak dengar daripada mulut kamu sendiri. Kata Rasulullah, ya, apa yang disampaikan oleh sepupu betul. Aku memberi keamanan kepada kamu. Kalau kamu nak hidup bersama dengan aku, begini, duduk dengan aman, jangan ganggu orang Islam nak beramal ibadah, jangan jadi musuh kepada orang Islam, duduk, tak masuk Islam. Dia kata, bolehkah bagi aku tempoh 2 bulan untuk aku fikir? Bolehkah aku bagi 2 bulan untuk aku fikir? Rasulullah kata, aku bagi 4 bulan untuk hang. Aku jamin tak ada siapa ganggu engkau. 4 bulan duduk fikir, nak buat keputusan. Tak ada siapa di kalangan orang Islam ganggu kamu. Maka akhirnya dia pun tinggal di kampung, tapi tak beriman lagi. Tak beriman, tak masuk Islam lagi. Maka Rasulullah SAW mengajak Safwan ini menyertai dalam beberapa siri peperangan bersama dengan Rasulullah. Walaupun dia tak Islam lagi, dia ikut. Dia melihat peperangan bersama dengan Rasulullah, termasuklah peperangan Hunain. Peperangan Hunain yang harta benda yang sangat banyak. Umat Islam menang peperangan Hunain itu dan bawa balik harta benda yang sangat banyak. Dalam peperangan Hunain itu, Rasulullah panggil Safwan.
Rasulullah panggil Safwan. Kemudian Rasulullah menghadiahkan kepada Safwan itu 100 ekor unta daripada hasil ghanimah. Kemudian Rasulullah tambah lagi 100 ekor unta. Kemudian Rasulullah tambah lagi 100 ekor unta. Jadi 300 ekor unta. Ketika itu kalau orang yang ada banyak itu sudah jutawan. Ketika itu Safwan menangis terisak-isak. Dia yang menaruh syak wasangka kepada Rasulullah, yang Rasulullah ini betul ke dia memberi keamanan kepada diri dia, sehinggalah sampai Rasulullah bagi 100 ekor unta, tambah lagi 100 ekor unta, tambah 100 ekor unta. Ketika itu maka dia mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebab menyaksikan seorang pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri dia, beriman. Pemaaf, wal 'afina 'anil nas, orang yang bertakwa ini adalah orang yang suka memberi kemaafan atas kesalahan-kesalahan orang lain kepada diri dia. Tuan-tuan, pegang dada, pejam mata. Siapakah wajah yang muncul dalam diri kita yang kita benci sangat, yang kita geram sangat kat orang ni? Kalau aku jumpa dia ni, aku nak maki dia. Tuan-tuan sendiri yang tahulah. Saya tak tahu tuan-tuan punya pemikiran. Kan pejam mata, pegang dada, siapa yang muncul ketika mana ketika geram sangat ketika ini? Tuan-tuan, maafkan kesalahan dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemaaf, dan dengan sifat pemaaf itu ramai orang masuk Islam. Sifat takwa yang terakhir adalah orang yang suka bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa ini apabila dia melakukan satu kejahatan, keburukan, ataupun dia telah menzalimi diri dia ataupun menzalimi diri mereka, lalu dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dia suka beristighfar bila dia ingat kesalahan. Istighfar, tuan-tuan, sangat mustajab. Faqultu astaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang suka beristighfar ini, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki itu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah Ta'ala turun hujan rahmat yang melimpah ruah untuk mereka, rahmat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan jadikan mereka kaya. Nak kaya tak? Siapa tak nak kaya angkat tangan? Semua orang nak kaya. Macam mana nak kaya ni? Allah Ta'ala sebut wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan tambahkan harta benda kepada mereka dan anak-anak pinak mereka. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan mereka jannat, kebun-kebun, tumbuh-tumbuhan yang subur. Datuk Syukri buat tanam kan? Allah Ta'ala akan suburkan taman-taman. Sebab apa? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan alirkan sungai buat mereka. Ini kelebihan istighfar. Beristighfarlah kita, tuan-tuan. Beristighfarlah. Bulan Ramadan ini doa yang Nabi ajak adalah istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa bila Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku jumpa dengan Lailatul Qadar ni, aku nak minta doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, doa meminta pengampunan.
Nak ampun pun lagi Aisyah ahli syurga. Kan Aisyah ini di kalangan ahli-ahli yang akan masuk syurga bersama dengan Rasulullah. Patutnya Rasulullah ajarlah doa lain, kan? Doa panjang umur ke, doa kekal muda ke, Tuan Haji, kan? Tak, Rasulullah kata, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa mohon keampunan. Allah Ta'ala turunkan keampunan. Maka kita tuan-tuan banyakkan minta pengampunan. Rugi orang yang mendapat Ramadan, akhir Ramadan dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Kan 3 perkara yang Rasulullah sebut, amin, amin, amin ketika nak naik mimbar, kan. Salah satu daripadanya Rasulullah kata, orang yang dapat hidup dalam bulan Ramadan, dapat mengikuti Ramadan, akhir Ramadan berlalu, dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu yang dapat saya mampu kongsikan bersama dengan tuan dan puan. Minta maaf ambil masa yang lebih. Saya jarang ceramah sampai sejam lebih. Yang biasa sejam tu dah kira dah lama dah tu. Kan, tapi sebab tengok tuan-tuan seorang pun tak tidur kan. Semangat betul tengok, kan. Jadi saya pun jadi next chef tuan-tuan dan puan sekalian. Kan, next chef tengok semangat tuan-tuan dan puan. Sebab tu penceramah dan orang yang mendengar ceramah ni dia perlu saling berinteraksi. Kan, kalau ceramah seorang sini tuan-tuan faham dia semua, kan. Susah juga, dia kena tunjuk tak faham tu. Baru penceramah pasal hebat sikit. Kan, tak faham. Kalau tak faham tu semua dengar dah tu ada ceramah tu, kan. Jadi dia buat faham jelah. Kan, jadi penceramah pun dia dah faham semua, dah cukup sikit-sikit dah, kan. Dia tuan-tuan pakat mata duk jengking macam tak faham je, kan. Saya duk cerita ni, kan. Jadi saya pun nak bagi faham tu. Takut ya? Takut ya? Allahu Akbar. Minta ampun tuan-tuan, minta maaf salah dan silap saya ketika saya menyampaikan ini. Kadang-kadang silap, kadang-kadang terlupa fakta, mungkin salah kelemahan diri saya sendiri, kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan saya, ampunkan tuan-tuan dan puan-puan semua juga, dan kita mendapat darjat ketakwaan sempena dengan bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala limpahkan rahmat dia, berkat dia buat diri kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mampu untuk memberi sumbangan, orang yang pemurah. Ada rezeki, kita kongsikan rezeki bersama dengan orang-orang yang lain. Ada sifat pemarah, ada sifat hasad, dengki. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang pemaaf. Kita suka marah-marah, Allah jadikan kita orang yang mampu menahan kemarahan. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, dosa-dosa yang terdahulu, sekarang, dan dosa-dosa yang akan datang. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang sangat lemah, ya Allah. Hari ini kami memohon ampun. Hari ini kami beristighfar. Hari ini kami bertaubat. Esok lusa kami ulang kembali kesalahan kami, ya Allah. Oleh itu kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah, agar kami meninggalkan terus segala perkara-perkara kecil dan mungkar, ya Allah. Berilah kekuatan kepada diri kami, ya Allah, agar kami mampu istiqamah atas jalan kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa pasangan kami, suami isteri, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Kami lemah, ya Allah, mendidik mereka, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, agar kami mampu melaksanakan amanah untuk mendidik mereka ke jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami tidak lupa kepada kedua ibu bapa kami. Saat dan ketika ini mereka berada dalam saat-saat yang lemah, ya Allah, berada di hujung usia mereka, ya Allah. Berilah kesihatan kepada mereka, ya Allah. Kesempatan untuk mereka beribadah di bulan Ramadan ini, ya Allah. Engkau kasihinilah diri mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani ketika kami kecil, ya Allah. Ya Allah, kami sudah lama tak bertemu dengan mereka, ya Allah, dengan sebab pandemik COVID ini, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, kami mampu mengirimkan doa khusus buat diri mereka, ya Allah. Kurniakanlah kerahmatan kepada mereka, ya Allah, agar mereka sihat, ya Allah, agar mereka juga dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sempurna, ya Allah. Buat ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah, dengan berkat bulan Ramadan ini, ya Allah, Engkau ampunlah mereka, ya Allah.
Engkau rahmatilah mereka ketika mereka berada di alam barzakh ketika ini ya Allah. Kalau kubur mereka sempit ya Allah, Engkau luaskanlah. Kalau kubur mereka gelap ya Allah, Engkau terangilah kubur mereka ya Allah. Kalau mereka sedang disiksa ya Allah, Engkau lepaskanlah siksaan tersebut dengan keampunan-Mu jua ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ringan untuk membantu kajian ketakwaan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang ringan untuk menginfakkan harta kami ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله.